Dan bersaksilah sesungguhnya kami merinduimu. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Sukar untuk mendapatkan produk-produk keluaran IKIM di pasaran? Kajilah. Sekejap, sabar dulu. Dengar ni. Cakap dengan saya ke? Ya, semestinya. Sekarang ada promosi buku IKIM. Oh, yang diskaun sampai 40% tu ke? Tapi dekat mana? Layari je www.ikimniaga.my atau call 0362046389. Cepat, tunggu apa lagi? Okey, baik Encik Radio. Kenapa pula aku cakap dengan radio aku sendiri? Mulai 1 Januari hingga 2 Januari 2021. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan. Mak, susu ni lah yang Ica bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi macam mana nak beli? Ni Mak hubungi je 019-965-3166 019-965-3166 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran untuk slot pertama tahun 2021. Dalam aspirasi kita ada perkongsian tarbiyah dan bersama dengan kita untuk bersama dengan sahabat pendengar, tak lain tak bukan seperti mana yang saya dah war-warkan tadi, kita bersama dengan Bonda Nur di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Bonda Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Yati? Baik, Alhamdulillah. Masya Allah, itu dah semangat bila tengok Bonda Nur dengan pakaian warna merah, lagilah bersemangat kan. Untuk sahabat-sahabat nak tahu merah macam mana Bonda Nur pakai baju, kita anda boleh kan, kita pergi ke FB IKIM FM dan juga YouTube IKIM untuk berkongsian. Memang merah. Jadi buku Bonda Nur pun merah. Kita ambil semangat itu juga tahun 2021. Jadi hari ini nak cerita tentang semangat 2021 dalam tarbiyah. Mungkin kita nak faham jugalah bila cakap tentang semangat dalam Islam, apa yang konsep semangat itu yang kita nak bawa sebenarnya Bonda Nur. Silakan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Nohayati Paradi yang merah pada hari ini dan juga tuan-tuan dan perempuan, tak kiralah warna baju apa pun yang tuan-tuan dan perempuan kenakan pada ketika ini, mudah-mudahan kita kekal berada pada momentum semangat yang sama, iaitulah semangat untuk menyambut tahun baru Masihi pada hari ini. Subhanallah, kita mudah-mudahan sudah ada dah senarai azam-azam yang kita tekad, kita simpan tekad dalam hati kita nak capai pada tahun ini. Setiap orang dia mesti ada satu target. Baik, hari ini kita nak cerita tentang semangat tuan-tuan dan perempuan. Apakah yang dimaksudkan dengan semangat? Kalau menurut Islam, Rasulullah SAW sudah pun menggariskan dua perkara, iaitu yang kita panggil sebagai syirah dan juga fatrah. Syirah dan juga fatrah. Subhanallah tuan-tuan, ada satu hadis Rasulullah SAW yang ada saya tuliskan dalam plena 2021 ni.
Okey, berkenaan dengan semangat, iaitulah ada satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahawa sesungguhnya setiap amalan ada waktu syirah, iaitulah waktu di mana kita ada keinginan yang sangat kuat, iaitu di mana kita rasa bertenaga. Dan pada setiap waktu syirah itu, maknanya pada waktu-waktu yang kita bertenaga itu, rupa-rupanya terselit juga waktu yang dipanggil sebagai fatrah, iaitulah waktu di mana kita rasa lemah dan kita rasa lesu. Maka barang siapa yang dalam tempoh lesu amalannya itu dia masih kekal dalam sunnahku, maka dia berada di atas petunjuk. Dan sesiapa yang dalam tempoh lesunya itu mengikut atau melakukan selain sunnah itu, maka dia akan binasa. Tuan-tuan dan puan-puan, ini hadis riwayat Ahmad. Subhanallah, kita nak bagi tahu bahawa awal-awal lagi, kalau menurut Islam, Rasulullah dah bagi tahu dah bahawa kita punya rasa down, rasa tak semangat itu sebenarnya normal. Okey, kita mungkin biasa dengar orang kata tak ada semangat lah hari ni nak pergi kerja. Kadang-kadang juga kalau ikut perubatan Islam, disebut juga ni semangat dia dekat luar ni, dia ni dah tak ada semangat ni. Maknanya apa tuan-tuan? Roh kita tadi tu, okey, dia perlu makanan. Macam mana kita rasa lemah, kita rasa selalu rasa tak kuat bila kita tidak mendapat makanan, tak minum dan sebagainya. Begitu juga dengan roh kita. Okey, apabila tidak mendapat sebarang semangat, tidak ada makanan rohani, okey, makanan rohani tadi, tidak ada ilmu, tak ada top up kata-kata motivasi dan sebagainya, maka kita mungkin berada di zon fatrah, iaitu zon di mana kita rasa lemah. Okey, jadi apa yang Nabi pesan, subhanallah, Nabi kata ketika kita dalam keadaan rasa down tadi, okey, sepatutnya apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat? Maksudnya kita tak bolehlah nak compare dengan keadaan di mana kita tengah rasa menggebu-gebu tu, okey, tengah rasa semangat sangat nak buat sesuatu. So bila sampai waktu fatrah, Nabi kata kekalkanlah kepada sesuatu yang memang mengikut sunnah Rasulullah SAW, iaitu kalau kata perlu solat, jangan tak solat, okey. Kalau kata kita ni dah biasa solat sunat duha, okey, kekalkan benda-benda yang begitu. Kekalkan, insya-Allah kita akan selamat melepasi tempoh kritikal yang kita sebut sebagai tempoh fatrah tadi. Dan subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsikan juga satu kata-kata daripada Saidina Ali. Okey, satu pesanan yang sangat baik. Iaitulah dia kata sesungguhnya jiwa manusia bersifat bolak-balik. Jiwa manusia bersifat bolak-balik. Maksudnya kejap macam ni, kejap macam tu. Okey, Saidina Ali maksudkan sebagai kadang-kadang menghadap ke depan, kadang-kadang menghadap ke belakang. Itu maksudnya bila ke depan tu kita bersedia, okey, kita bersedia untuk sesuatu. Kemudian pada waktu ke belakang tu kita macam down, tak nak jumpa orang, kita nak berkurung saja dalam bilik, kita rasa bad mood sungguh. Itu pun normal juga. Ni Saidina Ali ni, kata-kata beliau ini menyokong apa yang Rasulullah sebut tadi, iaitulah mengenai syirah dan juga fatrah. Maka apa pesanan Saidina Ali? Ketika jiwa menghadap ke depan, iaitu ketika kita rasa sedang sangat bertenaga, maka ambillah peluang ini dengan penuh kesungguhan dalam beribadah. Nampak tak? Kita rasa tengah sihat ni, kita rasa tengah bersemangat. Maka ketika ini tuan-tuan dan puan-puan, ambillah kesempatan ini untuk kita sentiasa meningkatkan amal-amalan kita. Bukan sahaja semata-mata kita naikkan kita punya jumlah solat sunat, kita punya puasa sunat, bahkan ketika ini jugalah. Dalam keadaan kita mungkin dalam mampu memberi, masa ni lah nak tolong orang sana, jenguk khabar orang sini dan sebagainya. Beri bantuan ketika kita rasa sangat-sangat bertenaga ni tadi. Maknanya ketika jiwa kita di depan. Tapi seperti mana yang Rasulullah pesan, begitu jugalah yang Saidina Ali pesan, iaitu dia kata, namun sekiranya jiwa mula lesu, maka kekal dan kukuhlah atas amalan yang fardu dan wajib. At least, maknanya kita dah tak mampu, dah rasa macam memang sungguh bad mood ni, menangis saja sepanjang hari, entah diuji dengan apa tuan-tuan, maka ketika ini jangan sampai kita tinggal solat. Jangan sampai kita tak nak puasa Ramadan. Jangan sampai kita ni rasa macam dah give up dah dengan Tuhan. Jangan. Jadi kita tetaplah kekal untuk melepasi satu tempoh yang Nabi sebut sebagai tempoh fatrah.
Okey, dan ada satu juga hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang konsep semangat dalam Islam. Kenapa? Apa benda yang kita nak semangatkan ini? Ni yang kita nak sebut. Saya kira ramailah yang tahu tentang hadis ini, tetapi mungkin ramai tak perasan betapa pentingnya semangat dalam melakukan hal-hal kebaikan. Iaitulah Nabi sebut tentang mukmin. Okey, orang mukmin ni dia kata yang kuat ini jauh lebih baiklah daripada mukmin yang lemah. Namun kedua-duanya tetap memiliki kebaikan. Masya Allah, mukmin yang kuat lebih baik daripada yang lemah. Tapi yang lemah itu pun ada kebaikannya. Ini samalah macam Rasulullah selalu sebut tentang sabar dan juga syukur. Okey, ketika kita rasa lemah, kita sabar. Ketika kita rasa cukup bertenaga, kita rasa mampu memberi banyak perkara, maka insya-Allah mudah-mudahan ini menjadi satu asbab pada syukur. Rasulullah pesan lagi, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolong kepada Allah, jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan seandainya aku lakukan begini dan begini, tetapi Rasulullah pesan hendaklah engkau katakan ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah dikehendaki pasti akan terjadi. Kerana perkataan lau tadi ataupun kalau tadi, sekiranya kita ucapkan maka ia akan menyebabkan terbukanya pintu-pintu syaitan nak masuk pada dalam diri kita. Jadi kita cerita tentang konsep semangat dalam Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Semangat yang menyebabkan kita rasa bertenaga, seronok hidup, teruja, gembira, semua sifat-sifat positif ni tadi hanya kita boleh dapat ketika kita sedang betul-betul bersemangat. Tetapi saat kita teruji dengan satu situasi yang disebut sebagai fatrah, maka mudah-mudahan kita still kekal dengan rasa bergantung kepada Allah. Dan subhanallah, sebenarnya kalau kita nak ikutkan, ketika kita rasa fatrah itulah, ketika kita rasa cukup lemah, lesu itulah sebenarnya kita berada di satu titik iman yang sangat tinggi, iaitu ya Allah, hanya Engkau sahajalah yang boleh membantu aku. Sebab apa kan, tuan-tuan dan perempuan, ketika kita rasa macam kuat, semangat, masa tu kita rasa macam, oh tenaga aku, oh aku ada harta aku yang aku boleh sumbang. Mungkin kita nampak diri kita, tetapi ketika kita rasa lesu dan kita rasa lemah, itulah Masya Allah, iman kita sepatutnya menjadi sangat baik ketika itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Maksudnya macam mana pun keadaan kita itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kan Bonda Nur. Tapi itulah dalam keadaan kita melangkah ke tahun 2021. Tapinya dalam masa yang sama tahun 2020 yang baru lepas ni macam-macam dugaan yang diterima, macam-macam keperitan yang menimpa. Jadinya macam mana? Sebenarnya Bonda Nur nak tahu jugalah apa yang menyebabkan seseorang tu boleh hilang semangat Bonda. Sebab kita nak bekalkan diri kita supaya kita tahu, oh yang ini boleh hilangkan semangat, apa yang kita boleh buat. Macam mana tu Bonda? Kalau kita nak cerita tentang faktor, okey, lebih kurang begitulah kalau ikut pada soalan DJ Yati tadi, maksudnya macam mana seseorang ni dia boleh hilang semangat. Okey, nombor satu kita balik kepada hadis yang saya sebutkan tadi, iaitu Nabi memang kata dah benda ni mesti akan datang silih berganti. Itu kita terima dulu tuan-tuan, kita terima dahulu fakta tersebut, iaitu benda ni akan datang silih berganti. Wajib dalam hidup kita ni akan ada waktu di mana kita memang dah. Okey, tapi sekarang kita nak bincangkan apa sebenarnya faktor-faktor yang boleh menyebabkan kita rasa down. Jadi sebenarnya dia boleh ada banyak sebab. Mungkin saya boleh simpulkan kepada dua sahaja, iaitu yang pertama faktor dalaman sendiri. Faktor dalaman sendiri. Kemudian yang kedua ialah faktor luaran. Okey, benda-benda lain yang menyebabkan kita rasa down. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, faktor dalaman kita sangat berkait rapat dengan iman dan juga ilmu. Okey, iman dan ilmu. Iman tadi kita balik kepada percaya. Sejauh mana kita percaya bahawa setiap perkara yang Allah takdirkan kepada diri kita itu sudah pun ditentukan. Okey, seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Hajj, Allah kata dah setiap benda yang jadi dalam hidup kamu ni semuanya lama dah Allah tulis dalam Lauh Mahfuz. Okey, jadi tak payahlah nak happy sangat. Allah sebut dalam ayat tersebut. Okey, janganlah nak happy sangat kalau dapat sesuatu. Dan janganlah sedih sangat bila hilang sesuatu. Jadi kita berpada-pada saja. Itu kalau kita ada ilmu, maka kita tahu perjalanan hidup kita ditentukan oleh Allah. Maka setiap perkara yang berlaku, walaupun kita ni sedih, kita menangis tuan-tuan, tetapi insya-Allah kita dapat bangkit dengan segera.
Maknanya yang pertama tadi iman kita. Sejauh mana kita percaya. Kemudian yang kedua ialah ilmu. Okey, kalau kita percaya saja tapi kita tidak ada ilmu, maka susah juga tu nak bangkit tu. Okey, nak bangkit daripada rasa down tadi tu. Jadi mesti ada ilmu tuan-tuan. Jadi dua perkara tersebut berkenaan dengan dalaman. Salah kita sendiri. Okey, salah kita sendiri. Jadi kena cari macam mana aku nak tambah iman aku tadi. Dari segi kita punya ilmu, kita dari segi amalan-amalan kita, insya-Allah kita dapat menambah kekuatan dalaman. Kemudian yang kedua, faktor luaran. Okey, faktor luaran tuan-tuan dan puan-puan ini berkenaan dengan orang luar. Okey, ujian-ujian yang Allah hantarkan menerusi sumber-sumber tertentu. Ada yang bermasalah dengan ibu mertua, ada bermasalah dengan suami, ada bermasalah dengan isteri, dengan jiran, dengan kawan-kawan dan sebagainya. Kita baik dengan mereka tapi mereka khianat kita tuan-tuan. Mana tak hati tak sedih kan, kecewa kita, down kita. Kita ni buat macam-macam untuk syarikat kita. Kita berkorban banyak perkara. Tetapi bos tak pandang pun. Okey, sedih kita, kecewa kita. Ini semua faktor-faktor luaran dan saya nak sebut juga satu perkara di sini iaitu berkenaan dengan sesuatu pelibatan yang mungkin melibatkan makhluk gaib. Iaitulah sihir, santau dan seumpamanya. Ini semua adalah faktor-faktor yang menyebabkan kita boleh rasa hilang semangat. Kadang-kadang kan kita rasa hidup kita happy je, tak ada apa masalah pun. Tapi kenapalah aku pandang muka suami ni benci, tengok muka anak ni benci. Itu yang saya maksudkan sebagai tadi faktor luaran yang berkaitan dengan makhluk gaib. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam Islam subhanallah sangat lengkap, package yang sangat syumul, sempurna, iaitulah Nabi Rasulullah SAW telah bekalkan kita sebenarnya dengan sangat banyak. Okey, sangat banyak ayat-ayat, sangat banyak yang kalau kita faham dan kita amalkan, insya-Allah kita waktu fatrah kita tu dia tak panjang. Kita punya down tu sekejap aja. Okey kan, dan biasa kan kita nampak orang yang jenis macam tadi menangis, lepas tu dah ketawa, dah berdeka-deka macam tak ada apa-apa. Tu macam mana cepatnya dia dapat bangkit. Tetapi ada juga orang yang kadang-kadang dia rasa macam menangis tu berlama-lama, berminggu-minggu, jadi macam Kasim Selamat dah DJ Yati sampai buta mata. Masya Allah. Jadi kita tak nak sampai macam ni tuan-tuan. Kita tak nak sehingga kita orang kata memanjangkan waktu fatrah tersebut. Allah hantar ujian sedikit saja tapi kita yang mengada-ngada, tak nak macam tu. Okey. Jadi faktor luaran kita tak boleh kontrol. Kita tak boleh nak kawan. Okey, tapi kita boleh menguatkan dalaman kita sendiri supaya yang luaran tadi tu orang kata berada di luar. Tetap berada di luar, dia tak dapat nak masuk menyerap ke dalam diri kita. Iaitulah kita mesti menguatkan kita punya ilmu tadi, saya kata iman kita tadi. Kemudian satu lagi yang saya nak sebut tentang expectation. Okey, satu pengharapan. Jangan tinggi sangat. Okey, bila kita mengharap sesuatu, memperjuangkan sesuatu, sentiasa berserah kepada Allah, Allah lah yang akan menentukan sama ada sesuatu yang kita nak itu berjaya atau gagal. Berjaya atau gagal, kedua-duanya sangat baik untuk kita. Yang itu yang kita kena faham dan insya-Allah dengan cara itu kita akan dapat kekal dalam momentum syirah yang lebih panjang. Wallahu a'lam. InsyaAllah, insyaAllah, masya-Allah. Terima kasih banyak Bonda Nur. Banyaknya pencerahan pagi ni. Awal-awal dah penuh dah nota dah. Sahabat-sahabat kita yang tuliskan nota juga, terima kasih banyak di FB IKIM FM dan juga di YouTube IKIM saat ini. Dan Alhamdulillah bila kata tentang semangat ini, memang dia punya sifirnya adalah serahkan diri bulat-bulat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sambung lepas ni sebab ada sahabat kita ni kata macam mana untuk mengatasi jiwa yang semangat ni hilang. Lepas tu ada timbul perasaan anxiety yang melampau. Kejap-kejap kita akan kongsikan dan kita nak tahu juga macam mana kita nak kekal bersemangat. Alhamdulillah dah bersemangat. Bagus ni awal tahun. Dia sampai tengah hari nanti tiba-tiba hilang semangat. Macam mana? Gelam timbul. Jadi macam mana cara kita nak mengatasinya, kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل
إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما Selawat dan salam beratus junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenang jiwa dengar selawat sebentar tadi untuk sama-sama kita tenangkan jiwa kita. Alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan Bonda Nur menerusi tarbiyah untuk semangat 2021 dalam tarbiyah. Masya Allah, dia jarang-jarang kita buat surat tarbiyah dengan benda-benda yang berkaitan dengan semangat. Dan Alhamdulillah hari ini Bonda Nur kita mulakan tahun 2021 dengan tajuk semangat 2021 ni. Bonda, ramai sebenarnya sahabat-sahabat kita ni bertanyakan bagaimana nak memulihkan semangat dan sebagainya. Cumanya ada satu perkara, kita nak memulihkan semangat satu perkara. Keduanya, bagaimana sebenarnya kita nak kekal bersemangat Bonda dalam kita melalui kehidupan kita ni. Kita memang bersemangat. Sebab kalau tak ada semangat, dia macam lemah lah kan Bonda kan dalam nak menjalani kehidupan. Jadi macam mana tipsnya daripada Bonda, panduan? Silakan Bonda. Masya Allah. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, satu benda saya sebut dulu. Okey. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Yang itu kena faham dulu. Jadi bila kita nak cakap tentang semangat tadi, okey, kita kena faham dari mana asal usul kita. Okey, kemudiannya kita nak tahu juga ke mana kita akan pergi. Kalau kita betul-betul faham perkara ini, tuan-tuan, subhanallah, tuan-tuan dan perempuan akan berada lebih kuranglah macam di orang kata di titik sama macam saya. Iaitu dalam keadaan mengerti bahawa kenapa Allah ciptakan aku. Dan dalam keadaan mengerti lepas ni apa nasib aku. Ke mana aku nak pergi. So kita dekat tengah-tengah sekarang. Kita dah datang dari sini tuan-tuan. Kemudian kita nak pergi ke sana. Okey, sekarang kita berada di titik tengah-tengah. Di mana kita tahu setiap apa yang kita buat, setiap perkara yang berlaku akan dipertontonkan semula. Akan orang kata dikira di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa bila? Masa akhirat. Jadi kalau kita boleh ingat kan, kita punya asal usul kita dan ke arah mana yang kita tuju, maka insya-Allah momentum semangat tu kita dapat kekalkan dengan sangat lama. Okey, waktu syirah tu jadi lama, kemudian waktu fatrah tu sikit. Sekejap aja, mungkin 5 minit, mungkin 10 minit. Okey, kejap aja kita rasa down tu. Lepas tu malas lah layan, kok mati sekejap lagi, tak naklah aku mati dalam keadaan duka cita. Tak naklah aku mati bergulma air mata. Jadi kita rasa walaupun kita kecewa, sedih, tetapi kita ada banyak lagi perkara yang kita rasa nak usahakan untuk memperjuangkan syurga kita. Jadi bila kita sebut tentang nak istiqamah tu tuan-tuan, okay, nak istiqamah, nak still berada pada momentum semangat tadi tu, kalau kita nak kata 100% memang mustahil. Okey, memang mustahil sebab Rasulullah SAW sendiri kadang-kadang down. Kadang-kadang down, contoh macam tahun duka cita kan. Tahun duka cita dulu kan Rasulullah pernah down sampai Allah pujuk dengan surah Al-Insyirah. Allah pujuk dengan satu ayat, di sebalik setiap kelemahan, di setiap kita punya kesakitan tu ada kesenangan tu, kesusahan kamu tu ada kesenangan dia wahai Muhammad. Bukankah kami dah tinggikan darjatmu? Allah dah sebut banyak benda untuk pujuk Rasulullah sebab Rasulullah rasa down ketika itu. Kerana orang-orang kesayangannya semuanya sudah diambil Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga kita mengharapkan dengan kita faham kedudukan kita tadi, dari mana kita datang, ke mana kita nak pergi, semangat kita dapat berkekalan. Itu yang pertama. Kemudian tuan-tuan, kita nak cerita tentang waktu down tadi tu, nak naik balik semangat macam mana. Baik, saya nak sebutkan satu doa. Doa ini ada dalam
manzil lah tuan-tuan. Biasa kan kalau yang biasa baca ayat-ayat manzil, memang akan jumpa dengan ayat ini, iaitulah daripada surah Al-Mu'minun ayat 115 hingga 118. Okey, surah Al-Mu'minun ayat 115 hingga 118. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Masya Allah, ini ada terdapat dalam ayat manzil. Ayat manzil ni tuan-tuan ialah ayat-ayat penawar. Okey, ayat-ayat penawar yang sekiranya tuan-tuan dan puan-puan rasa down, salah satu ayat yang boleh digunakan untuk menawarkan hati kita yang sedang kecewa ini ialah dengan membaca ayat ini. Saya ulang ya tuan-tuan yang mungkin menonton Facebook Live ketika ini, boleh tolong tuliskan untuk kawan-kawan. Okey, surah Al-Mu'minun ayat 115 hingga 118. Tadi saya sebut tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika ini tuan-tuan saya nak sebut bahawa dalam doa ini rupa-rupanya dia memang ada Allah sebut bagaimana, kenapa, apa yang menyebabkan manusia dicipta di muka bumi ini. Apa maksud ayat ini tuan-tuan? Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main sahaja dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain dia. Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya tidak beruntung orang-orang kafir itu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, berilah ampun dan berilah rahmat yang baik kepada Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut tadi kan macam mana dengan nak dapatkan momentum istiqamah semangat tu, kita ingat je balik kenapa aku diciptakan. Allah dah warning, kamu ingat main-main je ke aku ciptakan? Kita ni hamba kan? Jadi you have to do something untuk Allah, untuk agama. So dekat situlah tuan-tuan, sekiranya kita rasa down, apa yang menyebabkan kita dapat bangkit dengan cepat ialah mengingati semula kenapa aku diciptakan. Kemudian ke mana aku akan pergi? Apa nasib aku selepas itu? Ayat ini sangat bagus. Subhanallah, mari kita sama-sama amalkan. Jika rasa down, kita sama-sama cuba baca ayat untuk pulihkan semangat ini. Dan tuan-tuan sekiranya rasa macam panjang je ayat pun Nur nak hafal macam susah kan? Jadi saya beri satu lagi ayat, iaitulah satu ayat yang ada dalam surah. Dalam kalau kita tengok pada buku semangat ni saya ada tuliskan lah, iaitu surah Ali Imran. Okey, Ali Imran ayat 8. Doa ni memang kita baca ni selalu lepas solat kan, kita wirid-wirid sikit kita baca doa ni. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pesongkan hati kami sesudah engkau beri hidayah petunjuk kepada kami dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Masya Allah. Tuan-tuan, apa yang kita nak sebut dekat sini, dalam doa ni kita doa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau pesongkan hati kami sesudah engkau beri petunjuk. Kan tadi dah semangat dah kan, kita nak jadi hamba Allah yang paling baik, yang paling solehah, paling banyak menyumbang bakti kepada agama, tapi tiba-tiba rasa down. Jadi ya Allah, janganlah kau pesongkan, kau dah tunjuk dah aku ni kebenaran apa yang aku perlu ikut, tetapi janganlah ketika ini ya Allah kau pesongkan. Jadi tuan-tuan, itu antara doa-doa amalan yang boleh kita amalkan. Kemudian saya nak ceritalah tuan-tuan, sebenarnya saya ni bersiaran dari Anjung Bonda Nur di JAT. Dari Anjung Bonda Nur di Prima Damansara. Di sini kami dalam proses renovation, renovation rumah lama.
Rumah lama dengan kabinet lamanya. Kalau kita buka kabinet dapur, dia terbuka lah, dah bau tak seronok. Jadi apa saya buat tuan-tuan? Apa yang saya buat ialah saya buka lah. Saya minta tukang tolong buka lah, kita tukar benda yang baru. Nak ceritanya apa? Kita ni nak kekalkan seronok tengok sesuatu, nak seronok happy, nak teruja, ada benda yang kita kena buat. Nak kekal bersemangat, ada benda kita buat. Iaitulah buanglah benda-benda yang tidak bagus dalam hidup kita. Perkara-perkara yang negatif dalam hidup kita. Okey? Dan kita cuba serap benda baru. Kita nak cerita tentang ambil benda baru ni, nak buang benda yang lama, sampaikan dalam Islam pun membenarkan perceraian. Masya Allah. Saya ingatlah dulu saya pernah sebut, saya pernah tulis dalam satu artikel waktu tu, kemudian saya minta Ustazah Nur Laila Aniza tolong semak. Bunda Nur dia kata, kalau kata suami ni jenis memang tak boleh harap, yang jenis pemalas, solat pun tidak, isteri boleh je minta cerai. Tak payah nak sabar-sabar sangat. Maknanya sampai ke tahap itu, Allah beri kebebasan kepada kita untuk menentukan kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat. Tapi satu perkara lah yang saya selalu sebut, istikharah. Sebab itulah pergantungan kita kepada Allah di saat kita rasa down, di saat kita tak tahu nak buat pilihan. Okey, contoh dalam kes perceraian tadi tu, jangan pandai-pandai mengikut emosi. Kita kena doa kepada Allah. Barangkali kita dengan hidup orang, kita hidup dengan orang yang begitu, yang banyak menguji kesabaran kita, itu yang jadi sebab kita masuk syurga. Okey, dan barangkali dengan keluar daripada situasi tersebut, memulai hidup baru, mungkin itu juga boleh menjadi asbab kita masuk syurga. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Pentingnya kita ni bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan kebahagiaan kita, semangat kita, dan juga untuk kita memperjuangkan syurga. Jadi saya share sikitlah tips ni DJ Yati dan tuan-tuan perempuan, macam mana kita nak share, nak cerita tentang semangat ni. Nombor satu tuan-tuan, malam nak tidur tu, kita bila cerita tentang semangat, dia bukan jadi ting macam tu. Okey, tiba-tiba je kita rasa bersemangat. Tidak, kita perlu ada usaha-usahanya. Okey, kita nak petunjuk dari Allah. Orang kata hidayah itu ibarat cahaya. Kalau tak buka tingkap tu, memang macam mana cahaya nak masuk. Jadi kita sendiri, dalaman kita sendiri, niat kita sendiri mesti ada. Jadi yang pertama, sebelum tidur, saya selalu pesan pada sahabat-sahabat saya, kita kalau dalam Islam ada satu ucapan yang sangat indah, iaitu tisbah ala khair. Iaitu apa benda tu? Berpagi, semoga kamu berpagi-pagi dengan kebaikan. Nak tidur tu, kalau orang putih dia sebut apa? Sweet dream, betul tak? Sweet dream ya, sweet dream. Tapi kalau dalam Islam, sebutan dia sangat indah, tisbah ala khair. Semoga esok kamu bangun berpagi-pagi dengan kebaikan. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, malam tu dah niat dah, esok nak bangun dengan penuh semangat. Kemudian bangun pagi tu, pertama yang kita kena buat bukan capai handphone tuan-tuan. Ni mungkin ada ni antara kita yang mungkin bangun je cari handphone dulu, kok ada mesej penting masuk kan. Jangan lepas ni kita bangun, cuba angkat tangan dulu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, alhamdulillah engkau hidupkan aku setelah engkau matikan aku. Okey, dan kepada engkau sajalah aku kembali. Allahu Akbar. Jadi di sinilah satu benda kalau yang kita buat di awal pagi, insya-Allah dapat kekalkan momentum kita bersemangat sepanjang hari. Kalau sekiranya teruji pun dengan sesuatu yang buat kita sedih, yang rasa kita lemah semangat, tapi insya-Allah kita dapat bangkit dengan lebih cepat. Jadi itulah antara yang dapat saya kongsikan di sini berkenaan dengan cara untuk mengekalkan semangat. Ada doa-doa yang perlu kita amalkan. Kita tak dapat nak buat semua, kita jangan tinggalkan semua. Itu yang sangat penting sekali. Wallahu a'lam. Masya Allah, sangat setuju, Masya Allah. Indahnya Islam tu kan Bonda Nur, bahawa kita bermula bukan masa kita bangun tidur. Sebelum kita tidur tu kita dah bermula hari kita sebenarnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Bonda Nur, tips-tips tadi. Kita akan berhenti rehat sekali lagi. Untuk anda akan pendengar, jangan ke mana-mana. Selepas ni banyak lagi Bonda Nur akan kongsikan bersama dengan anda. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami tentunya. Hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 2020 memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM. Setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Orang yang pelik, orang yang hina pula adalah dia salah tetapi dia tidak meminta maaf kerana kesombongan, kerana keegoan dia dan seumpamanya. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Allah, save me from myself, Allah. Terus setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran untuk bahagian terakhir bersama dengan Bonda Nur, perkongsian Madrasah Tarbiyah pada hari Jumaat hari ini, hari yang baik, hari penuh keberkatan dan kita mendapat ilmu yang sangat baik juga untuk kita mulakan tahun 2021. Dan Masya Allah kita sebenarnya dihujani juga dengan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita, Bonda Nur. Bolehkah kita nak raikan sikit-sikit? Ya, boleh silakan. Alhamdulillah. Kita ada soalan pertama daripada Zairi bin Muhammad ni, Bonda Nur. Kata bagaimana untuk mengatasi jiwa dan semangat yang sudah hilang hingga akan timbul rasa anxiety yang melampau yang mengakibatkan kehidupan seharian tak selesa, tak keruan dan sebagainya. Bonda Nur, silakan. Masya Allah. Okey, satu perkara ya tuan-tuan yang sentiasa saya akan ulang. You tak ada pilihan lain. Okey, kebahagiaan kita, hati kita Allah yang pegang. Tak ada pilihan lain. Itu nombor satu dulu. Tips-tips lain ke belakang. Okey, tips nombor satu, balik pada Allah. Pergi, balik pada Allah. Cari Allah. Saya sebut tadi doa-doanya. Okey, doa-doa yang tuan-tuan kena baca. Kalau rasa surah Mukminun tadi macam panjang lah, Bonda Nur, susah nak. Rabbana la tuzigh qulubana. Sangat mudah, subhanallah. Takkan itu pun tak boleh baca. Itu nombor satu tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kita bacalah surah Insyirah tu kan simple aja. Kan? Yang orang kata alam nasrah tu pendek sangat pun kita boleh baca dengan keyakinan bahawa apa yang Allah nyatakan itu satu janji yang benar. Di sebalik kesusahan itu ada kesenangan, di sebalik kesukaran ada kesenangan. Allah ulang 2 kali, tak percaya lagi ke? Jadi kat situ sebenarnya nombor satu kekuatan. Kemudian tuan-tuan yang mana mengalami anxiety, mengalami yang orang kata kemurungan dan sebagainya, satu perkara saya nak ingatkan kepada kita semua, sama-sama saya ingatkan saya juga, yang selalu saya sebut pada diri saya, iaitulah life doesn't stop for anybody. Life doesn't stop for you. Hidup manusia akan terus bergerak buat kerja masing-masing. Kita mati pun orang menangis 1 jam aja tuan-tuan. Dia takkan menangis 24 jam. Paling-paling lama 5 minit, 10 minit dia menangis. Okey, tapi lepas tu orang akan meneruskan kehidupannya seperti biasa. Itu kita dah mati tu. Dan kita hidup ni, orang masing-masing lagi tak peduli. Okey, semua ada urusan masing-masing. Life doesn't stop for anybody. Nak ceritanya tuan-tuan, kalaulah kita ni murung, nak kurung diri dan bilik, silakan. Matahari tetap akan terbit walaupun kita memilih untuk terus berasa sakit. Nah, itu kena faham ya. Matahari tetap akan terbit walaupun kita memilih untuk terus rasa sakit. Nak layankan dendam dan sebagainya, dia terpulang. Kita kecewa tengok orang lain. Ini satu lagi benda yang kadang-kadang subhanallah, saya ni tulis buku motivasi, ramailah mesej-mesej. Suka membandingkan. Ini antara satu sebab yang anxiety teruk, kita rasa suka tengok orang yang lebih dari kita. Dan kan tuan-tuan, Nabi pesan apa? Lihatlah orang yang lebih malang daripada kamu, yang lebih rendah daripada kamu, supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Ini ya Allah, saya lihat kadang-kadang, kamu ni dah macam-macam dah nikmat Allah bagi, tapi satu benda dia tak dapat. Habis nikmat Allah dia tak nampak dah. Ini yang sangat kita risaukan tuan-tuan dan perempuan, iaitulah kita menjadi hamba Allah yang tidak pandai bersyukur. Jadi tuan-tuan tolong ya, kita kena faham bahawa hidup akan terus berlaku, putaran bumi, bulan, bintang semua akan bergerak di atas paksinya masing-masing tanpa memperdulikan kita. Sekarang siapa yang perlu? Kitalah sebenarnya yang perlu peduli tentang diri kita. Nanti ingat, aku boleh mati pada bila-bila masa sahaja. Dan apakah yang akan berlaku? Ketika itulah musibah yang paling besar, iaitulah pintu taubat sudah tertutup dan kita akan hanya menerima apa yang telah kita usahakan sepanjang Allah anugerahkan nyawa kepada kita. Ini yang paling kita takut tuan-tuan dan puan-puan. Ketika Allah kata time's up, okay, Allah dah sebut ketika kamu tidak boleh ditolong lagi, maka tolonglah, wake up, okay, wake up. Tak perlu kita terharap-harap orang pujuk kita. Tak perlu terharap-harap perhatian, pujian orang lain. Tidak. Kita sendirilah yang kena berkuat. Kalau Allah beri mata, guna mata itu untuk yang benda yang baik. Kalau Allah beri tenaga, beri harta dan sebagainya, gunakanlah untuk memperjuangkan syurga kita. Saya cuma boleh katakan tuan-tuan dan perempuan, kematian berlaku pada setiap hari. Hari ini kita baca tu, orang yang meninggal dunia. Baru tadi sebelum saya live, saya baru terima satu berita kematian daripada sahabat saya. Allahu Akbar tuan-tuan, hari ini kita dengar orang meninggal dunia, esok orang dengar berita kita juga meninggal dunia. Maka ketika Allah masih beri peluang ini, adakah kita masih nak melayankan kemurungan ataupun hal remeh-temeh yang menyesatkan fikiran?
Jadi satulah pesan saya kepada orang yang dilanda anxiety tadi. Okey, tuan-tuan dan perempuan, stop. Okey, stop dari mengharapkan bantuan orang lain. Tapi belajarlah untuk memperjuangkan kebahagiaan kita sendiri. Kalau sekiranya kita tak dapat capai apa yang kita nak tadi, apakah alternatif? Apakah perkara lain yang mungkin boleh mengubah, membantu kita tadi alihkan perhatian daripada melayankan kekecewaan pada perkara yang tersebut. Ini yang mesti dipertimbangkan. Wallahualam. Allahu Akbar. Bahagia tu pilihan kita. Kita yang memilih untuk bahagia. Jadi cari, jadi menciptalah macam mana pun kan Bonda Nur. Dan kita ada satu soalan terakhir untuk pertemuan kita pada kali ini daripada Mawadah Azmi. Kata bagaimana pula orang yang bergantung sepenuhnya pada Allah tapi pada masa yang sama dia tetap juga down, Bonda Nur. Inilah cerita dia, soalan dia pun sama juga. Dia sebenarnya pusing-pusing itu juga tuan-tuan. Kita tak boleh declare aku dah bergantung really betul-betul bergantung pada Allah tapi aku still down. Tak. Itu maknanya belum cukup dos. Belum cukup dos lagi. Tak cukup lagi tu. Tuan-tuan, ketika kita memang down sungguh, ketika itulah sebenarnya Allah sedang tengok kita. Tunggu, rayulah dekat aku, rayulah, mintalah pun kau nak mintalah. Tapi saya jumpa tuan-tuan, kita jangan cakap besar lah kadang-kadang, aku kau tak teruji dengan sekian. Tuan-tuan, ada banyak alternatif, kita boleh berjumpa dengan pakar dan sebagainya, mungkin ada masalah-masalah depression yang perlukan ubat-ubatan. Okey, tetapi satu perkara yang kita mesti ingat, kesembuhan terletak pada Allah. Jadi pergi dekat Allah dulu. Tuan-tuan, saya kongsikan salah satu cara saya untuk bangkit dengan cepat ataupun saat saya teruji dengan masalah, maka insya-Allah saya akan usahakan untuk bangun malam. Jadi yang cakap depression ni dia bangun malam tidak, itu dia tanya dulu. Bangun malam, doa kepada Allah, mengadukan semuanya. Orang khianat saya, orang hutang tak bayar ke apa ke, mengadu semuanya kepada Allah. Ya Allah, engkau settlekan, engkau tunjukkan kepada aku, engkau hantarkanlah bantuan-bantuanmu. Subhanallah, tak payah tunggu lama lah. Okey, tak payah tunggu lama. Sentiasa bantuan demi bantuan Allah akan sampai sekiranya kita betul-betul yakin kepada Allah. Tetapi memang saya banyak sangat jumpa dengan orang yang dia mengeluh masalah sekian. Tapi tak buat pun apa yang kita pesan. Yang dekat sinilah tuan-tuan, kadang-kadang ramai daripada kalangan masyarakat kita ni yang play victim. Ini minta maaf saya cakap terus terang. Play victim. You teruji dengan masalah tapi Allah dah tunjukkan begini caranya. Nabi dah tunjukkan begini caranya. Buat. Tapi you tak buat. Kemudian rasa mengalah, rasa bengang. Kenapa orang tak faham aku? Tuan-tuan, minta maaf banyak-banyak cakap. Okey, saya pun bukannya pakar, cuma apa yang boleh saya katakan, cuba buat dulu apa yang disuruh. InsyaAllah, dengan penuh keyakinan, ya Allah, aku datang ni, aku mengadukan masalah aku kepadamu. Maka insyaAllah tuan-tuan, orang yang sebenarnya bergantung kepada Allah, dia takkan down. Walaupun muka dia cacat, dia susah hati, dia tak ada duit dah nak belanja, dia tak down. Dia akan sentiasa berusaha untuk mengubah kehidupan dia. Untuk satu pakar yang lebih baik, berbekalkan semangat yang dia ada. InsyaAllah. Masya Allah, tak akan kecewa kalau orang betul-betul yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada siapa lagi kita nak yakin kalau bukan pada Allah kan, yang menjadikan kita, menciptakan kita, yang memberi kita segala-galanya, susah, senang dan sebagainya. Masya Allah, kita sampai ke hujung-hujung dah sebenarnya Bonda Nur, rasanya macam tak puasnya rasa Bonda Nur. Tapi apa pun, insyaAllah minggu depan kita akan kembali. Cumanya di hujung ni sedikit kesimpulan daripada Bonda Nur dan juga penutup lah untuk pertemuan kita pada minggu ini. Silakan Bonda. Masya-Allah, Allah Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita selalu kadang-kadang fikirkan keperluan-keperluan luaran. Makanan kita, rumah kita nak hias macam mana. Tapi jarang, kadang-kadang kita terlupa lah. Okay? Kadang-kadang memang kita terlupa untuk menghias hati kita, untuk menghias iman kita. Dekat sinilah satu perkara yang tuan-tuan dan puan-puan, mari kita buat sama-sama. Okey, mari kita buat sama-sama. Setiap hari kita cuba untuk ikut apa yang Nabi sebut, amalan-amalan baru yang mungkin kita tak pernah buat dulu. Macam contoh hari ini kan, saya ada share sedikit tadi beberapa amalan yang mungkin tuan-tuan tak pernah buat tapi hari ini cuba buat. Kita sentiasa tambah ilmu. Sebab tu pentingnya ilmu. Dan saya ucap tahniahlah kepada sahabat-sahabat kita yang menonton, yang mendengar ketika ini. Tuan-tuan berada di channel yang betul-betul mendengar, berada dalam majlis-majlis ilmu. Ini yang sangat penting sebab manusia, okey, dia akan kekal, kalau dia sentiasa masih kekal dengan ilmu yang sama saja, semalam tahu tu, hari ni pun macam tu juga, maka mudah dia jatuh semangat.
Okey, dia mudah untuk down. Sebab apa dia level dia macam tu? Sedangkan Allah dah sentiasa top up ni. Ujian kita, Allah top up lagi sebab nak naik lagi, nak upgrade iman kita. Tapi kalau ilmu kita itu je lah. Yang dululah masa belajar di sekolah, yang dululah masa belajar di universiti, kita dah puas hati. Kita tak ada, orang kata apa, usaha untuk upgrade lagi ilmu kita, maka ujian yang datang tak boleh kita nak orang kata nak melawan tadi. Itu yang mudah jatuh semangat tadi. So antara yang kita nak betul-betul buat sekarang, tambah ilmu, kemudian tambah amalan sikit-sikit. Tak dapat buat semua, jangan tinggalkan semua. Itu yang paling penting. Jadi DJ Yati, saya nak bacakan satu puisi, boleh tak? Masya Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu puisi saya tulis tentang tahun baru. Saya harap adalah yang sudi mendengar sedikit. Tahun baru datang lagi. Hari bertukar hari. Musim harian juga silih berganti. Engkau apa khabar? Aku fikir setahun yang telah berlalu membuat kita semakin pintar. Terlalu banyak yang kita belajar. Soal bahagia yang datangnya dari mana. Soal perasaan yang kadang suka dipinggirkan. Meneroka terowong masa, aku melihat masih begitu banyak jiwa yang menderita. Diam-diam, masih ada salah faham yang membuahkan dendam. Masih ada kenangan yang cuba dipadam namun tetap jelas dan membekas. Yang tiada cuma kabel hitamnya namun semuanya masih boleh dibaca dan dieja. Dan ya, di muka surat ini juga masih ada kita yang masih berjuang melepasi ujian dan berkorban perasaan demi Tuhan. Tak mudah. Aku melihat engkau tertawa namun matamu memancarkan derita. Aku tahu engkau cedera parah namun demi Allah bertahanlah. Kalau dulu bicara soal hidup buat jiwa kita mati, maka biarlah kali ini berbicara soal mati buat jiwa kita hidup. Tarikh kematian kita sudah ditetapkan, sahabat. Ia tidak pernah bersejak, bahkan kita yang semakin mendekat. Daripada menjadi seorang yang terkesima dengan kedatangannya yang tiba-tiba, lebih baik kita memilih untuk menjadi seorang manusia yang sentiasa bersedia. Biar rasa tidak sabar itu sentiasa berkobar-kobar. Tidak sabar bertemu janji yang Maha Esa. Tidak sabar mahu menamatkan penderitaan kita. Tidak sabar mahu mengutip segala buah pengorbanan dan duduk tenang menghirup jus kemenangan. Engkau pernah bayangkan? Aku sering bersungguh aku membayangkan syurga dan mendekatkan ke sana. Kerana aku tahu di sana tiada derita. Di syurga hanya ada bahagia. Tapi ini dunia, sahabat. Ujian kita belum tamat. Sekejap-sekejap sahaja kita ikhlas tersenyum. Sedang selebihnya pura-pura. Namun yang sekejap itu juga ada nilainya, bukan? Paling tidak, kita sempat menghela nafas lega. Tahun baru datang lagi. Sesudah Hijri, kini masih. Demikian putaran suka duka kita juga akan terus pergi dan kembali silih berganti. Aku tahu engkau kuat, sahabat. Biarpun ujian sebegitu hebat, namun aku tahu engkau percaya pada Allah. Justru bertahan dan bersemangatlah. Baik, itu saja DJ Yati. Alhamdulillah, terima kasih di atas ruang medan perkongsian ilmu pada hari ini dan terima kasih kepada sahabat-sahabat dan tuan-tuan dan puan yang sudi mendengar, menonton live kita pada hari ini. InsyaAllah, maaf di atas segala kekurangan kesilapan saya sepanjang bersiaran dan saya serahkan balik pada DJ Yati yang manis pada hari ini. Masya Allah. Masya Allah, bertabahlah, teruslah berjalan. Kita baru di muka surat pertama tahun 2021. Moga-moga tahun-tahun mendatang Allah kurniakan kita takdir-takdir yang baik dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak sekali lagi pada Bonda Nur untuk perkongsian pada hari ini. Bertemu lagi kita insyaAllah minggu hadapan insyaAllah Bonda Nur. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.